Antara fokus negeri di bawah bayu, penolakan tuntutan kumpulan Sulu, bukti kes tiada lokal standby. Untuk laporannya, terus sahaja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata keputusan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu terhadap kerajaan Malaysia membuktikan bahawa tuntutan mereka tidak mempunyai lokus standi. Datuk Haji Ji yang menyambut baik keputusan itu berkata ia turut mengesahkan pendirian kerajaan yang tidak mengiktiraf tuntutan kumpulan tersebut. Dalam satu kenyataan, Dato' Haji Ji memaklumkan Sabah berkongsi keyakinan Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Malaysia semakin hampir untuk membatalkan sepenuhnya award itu selepas keputusan berkenaan. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan kerana mengambil tindakan yang tegas untuk berdiri teguh dalam melindungi kedaulatan Malaysia. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda semalam menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara sebanyak $14.9 bilion Amerika Syarikat, yakni $62.59 bilion di negara itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyerahkan sumbangan sebanyak 147 ekor lembu korban kepada masjid, surau, jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk ibadah korban pada Hari Raya Aidiladha tahun ini. Datuk Haji Ji yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman menyerahkan lembu korban itu di perkarangan Masjid At-Taubah Kampung Lok Batik Tuaran. Menurut Dato' Haji Ji, sumbangan seumpama merupakan salah satu ibadah yang boleh dilaksanakan jika berkemampuan bagi membantu yang memerlukan. Kita berharap mereka yang telah diamanahkan di setiap masjid dan surau ini akan mengagihkan kepada mereka yang sepatutnya mendapat agihan ini. Dan ini sebagai menunaikan tanggungjawab kita untuk beribadah sempena Hari Raya Haji ataupun korban ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis berkenaan. Sebanyak 34 buah masjid, 27 buah surau daerah Tuaran dan Tamparuli menerima agihan sumbangan tersebut. Turut menerima sumbangan ialah 12 buah agensi kerajaan serta 14 buah pertubuhan bukan kerajaan NGO daerah Tuaran dan Tamparuli. Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 dijalankan secara berperingkat bermula Isnin lepas mendapat reaksi positif rakyat negeri ini. STR adalah salah satu inisiatif bawah konsep Payung Rahmah bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan menghadapi cabaran kos sara hidup. Untuk bantuan dari kerajaan yang masa sama dengan rakyat semua. Jadi inilah, saya berterima kasihlah pada semua. Gembira lah sebab bolehlah jadi boleh bikin belanja ataupun apa untuk guna tu duit sebaik yang mungkin lah. Harapan moga tu SDR itu kasih tambah lagi. Jadi perasaan tu sangat teruja lah. Terima kasih sama kerajaan lah. Untuk yang belanja lah. Belanja. Harapan oke juga. Yang untuk belanja budak-budak yang sekolah. Dengan bantuan ini penerima-penerima yang lain saya harap dapat meringankan beban kita untuk sementara lah, biarpun bukan banyak tapi dapat meringankan beban bagi kita yang penerima STR. Saya berterima kasih sangat-sangat dengan pihak kerajaan lah karena dapat membantu bagi pihak kami yang golongan B40. Saya harap akan berterusan lah. Penerima STR Fasa 3 merujuk kepada penerima yang telah membuat permohonan bantuan atau telah mengemaskini permohonan pada 1 hingga 31 Mac 2023 dan berstatus lulus serta telah disemak oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Tempoh permohonan rayuan STR 2023 dibuka bermula 3 sehingga 31 Julai 2023 melalui kaedah secara dalam talian atau pengemukaan borang kertas ke pejabat LHDN berdekatan.
Projek pembersihan fasa pertama dan kedua Sungai Api-Api dan Sungai Lumadan di Beaufort banyak membantu mengurangkan kesan banjir di beberapa buah kampung di sepanjang sungai berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata pembersihan fasa ketiga kini sedang dijalankan di kawasan sungai sejauh 3.7 kilometer. Fasa 3 ini dia akan melibatkan lebih kurang 3 buah kampung. Bantuan 6 dan Bantuan 6,5 dan Jaya Baru. Dan ini adalah menjadi harapan kita pembersihan sungai api-api ini dia akan berterusan supaya masalah banjir yang dihadapi oleh penduduk itu dapat diatasi. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Islam berkata demikian selepas meninjau kerja-kerja pembersihan fasa ketiga Sungai Api-Api dan Sungai Lumadan di Beaufort. Katanya projek pembersihan sungai fasa ketiga ini akan memberi manfaat kepada ratusan penduduk kampung terutama yang tinggal berdekatan sungai terbabit. Datuk Ruslan turut mencadangkan agar aktiviti pembersihan di kedua-dua sungai tersebut dilaksana secara berterusan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Sementara itu mengulas mengenai masalah pendawaian elektrik di klinik desa Kampung Padas Damit, Datuk Ruslan berkata peruntukan segera sudah dipohon untuk mengatasi masalah berkenaan. Penjawat awam perlu meningkatkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT agar ianya mampu diadaptasi dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ia sekaligus meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian sektor awam dan mampu bersaing di peringkat global. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Pengarah ICT Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Jabatan Perdana Menteri Dr. Fazidah Abu Bakar berkata, Mampu sebagai peneraju ICT sektor awam memperkenalkan pelbagai inisiatif ICT untuk menyokong agenda pendigitalan. Beliau berucap merasmikan seminar ICT Negeri Sabah Summit ke-15 bertemakan pendigitalan perkhidmatan awam, tanggungjawab kita yang dihadiri 400 peserta di Kota Kinabalu. Sementara itu, bercakap kepada RTM, Dr. Fazidah memberitahu seminar ini sebagai platform pendedahan kepada penjawat awam ke arah mentransformasi penyampaian perkhidmatan kerajaan. Bagaimana kita boleh berubah dari mengarus perdanakan penjetilan ini maknanya dari segi mindset kita dan juga dari segi keperluan yang kita perlu sedia dan yang ketiga ialah teknologi AI penting artificial intelligence dan juga kita kena gunalah dan juga dapatkan maklumat dan juga kepakaran Seminar melibatkan kerjasama strategik antara Lembaga Kokok Malaysia LKM, Universiti Malaysia Sabah UMS, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah JPKN, Intan Kampus Sabah dan Mampu Sabah. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah kali ini. Berita selanjutnya kembali bersama Sahih. Sahih? Baik, Anne, terima kasih.